Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kita akan teruskan lagi pembelajaran pada hari ini dengan mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1, bidang Al-Quran. Tajuk yang akan murid-murid fokuskan pada hari ini ialah bacaan qalqalah. Sebelum itu, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 1. Kalau dah bersedia, sila buka muka surat 16 sebagai panduan pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, jom kita fahami dulu objektif pembelajaran pada hari ini. Pertama, menyatakan pengertian hukum bacaan qalqalah. Dan yang kedua iaitu membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah. Apakah yang dimaksudkan dengan bacaan qalqalah ya Ustaz? Ada sesiapa tahu ke mengenai bacaan qalqalah ini? Jom Ustaz terangkan secara terperinci supaya murid-murid dapat fahami dan menggunakannya semasa membaca ayat Al-Quran nanti. Kita lihat dulu maksud qalqalah atau pengertian qalqalah. Jom sama-sama kita baca. Bacaan yang dibunyikan secara melantun apabila huruf qalqalah disukunkan iaitu sama ada sukun secara asli atau mendatang. Apakah yang murid-murid faham mengenai melantun? Sebagai contoh mudah, Ustaz nak jelaskan satu situasi lantunan, iaitu murid-murid pegang sebiji bola, kemudian jatuhkan ke lantai dan bola itu akan melantun kembali ke atas. Itulah yang dipanggil sebagai lantunan. Cuba murid-murid perhatikan tulisan yang berwarna merah, iaitu sukun secara asli atau mendatang. Mesti murid-murid agak kurang faham kan? Jom Ustaz terangkan lagi. Cuba murid-murid teka, ada berapakah huruf qalqalah? Ada yang jawab 3, 4, 5 dan macam-macam lagi. Sebenarnya, huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf. Yang pertama, huruf ba. Kedua, huruf jim. Ketiga, huruf dal. Keempat, huruf qaf. Dan terakhir sekali iaitu kelima ialah huruf ta. Semuanya ada 5 huruf untuk hukum bacaan qalqalah. Alah, banyak pula yang kena hafal ni. Tak ada diskaun ke Ustaz? Tak ada. Huruf qalqalah tetap ada 5 huruf. Tetapi, Ustaz boleh bagi tahu awak cara senang untuk hafal dan ingat kelima-lima huruf tersebut. Jom kita lihat gambar dulu. Ini kan gambar baju yang bersih. Kemudian, kita lihat pula apa yang terjadi pada baju tersebut. Alah, baju tu dah kotor. Ya murid-murid, baju dah kotor. Itulah cara senang untuk hafal huruf qalqalah, iaitu baju dah kotor. Jom kita lihat kenapa. Ba, ju, da, ko, to. Itulah yang Ustaz nak bagi tahu. Kan senang tu nak ingat huruf qalqalah. Ba, ju, da, ko, to. Ba, jim, dal, qaf, to. Murid-murid, kita lihat pula jenis-jenis qalqalah. Jom murid-murid teka lagi sekali. Ada berapakah jenis qalqalah? 2 ke? 3 ke? 4 ke? Qalqalah terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, sughra. Qalqalah sughra. Yang kedua, kubra. Qalqalah kubra.
Jadinya, qalqalah terdiri dari dua jenis, iaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Jom kita lihat penerangan secara terperinci mengenai kedua-dua jenis qalqalah ini. Qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Bagaimanakah cara bacaan qalqalah sughra? Meh Ustaz terangkan. Cara bacaan qalqalah sughra ialah dibunyikan lantunan yang rendah pada huruf qalqalah bertanda sukun yang asal. Untuk murid-murid lebih fahami dan mengenali qalqalah sughra, terdapat tanda sukun atau tanda mati pada salah satu dari kelima-lima huruf tersebut. Contohnya, tanda sukun pada huruf ba ke, huruf jim ke, huruf dal ke, huruf qaf ke, atau pada huruf ta. Huruf qalqalah bertanda sukun terdapat di pertengahan kalimah. Untuk lebih memahaminya, sila lihat contoh bacaan qalqalah sughra. Contoh bacaan yang pertama, wa abqa. Terdapat tanda sukun di atas huruf ba. Kedua, yaj'alu. Terdapat tanda sukun di atas huruf jim. Ketiga, adraka. Adanya tanda sukun pada huruf dal. Keempat, yaqra'una. Terdapat tanda sukun pada huruf qaf. Dan yang terakhir sekali, iaitu kelima, at'amahum. Terdapat tanda sukun pada huruf ta. Dari kelima-lima contoh bacaan qalqalah sughra tersebut, dapatlah murid-murid fahami bahawa qalqalah sughra ialah terdapat tanda sukun pada salah satu dari kelima-lima huruf. Yang kedua, lantunan yang dibunyikan adalah rendah. Dan yang ketiga, iaitu huruf qalqalah tersebut berada di pertengahan kalimah. Kita lihat pula contoh qalqalah kubra. Sekiranya ada yang kecil, maka ada juga yang besar kan? Qalqalah kubra juga dikenali sebagai qalqalah besar. Cara bacaan qalqalah kubra ialah dibunyikan lantunan yang besar pada huruf qalqalah yang diwakafkan. Wakaf bermaksud berhenti. Mesti murid tertanya-tanyakan, apakah yang dimaksudkan dengan huruf qalqalah yang diwakafkan? Maksudnya, kebiasaannya terdapat di hujung kalimah atau akhir bacaan. Dengan kata lain, salah satu dari kelima-lima huruf qalqalah tersebut berada di hujung kalimah dan bukanlah berada di tengah-tengah kalimah. Meh kita lihat contoh bacaan qalqalah kubra. Kalimah pertama, wa ma kasab. Huruf qalqalah iaitu huruf ba berada di hujung kalimah atau akhir bacaan. Kalimah kedua, min furuj. Huruf jim berada di akhir kalimah. Kalimah yang ketiga pula iaitu walam yulad. Huruf dal berada di akhir kalimah. Keempat, antabaqa. Huruf qaf berada di akhir kalimah. Dan contoh yang terakhir sekali iaitu kelima, wa qawmu Lut. Huruf ta berada di akhir kalimah. Dari kelima-lima contoh bacaan qalqalah kubra tersebut, dapatlah murid-murid fahami bahawa qalqalah kubra ialah salah satu dari kelima-lima huruf qalqalah berada di akhir kalimah. Lantunan yang dibunyikan adalah besar dan tidak semestinya terdapat tanda sukun pada huruf qalqalah tersebut. Baik, itu sahaja untuk penerangan kali ini. Ustaz harap murid-murid dapat menyatakan pengertian hukum bacaan qalqalah dan dapat membezakan
bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra semasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Wabillahi taufiq.